Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazilan Raisal Jilsah, pengacara majlis pada malam ni yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ruslan bin Abdul Razak, yang saya hormati pengerusi Masjid Ar-Rasyidin, Tuan Imam, Tok Bilal dan keseluruhan ahli pimpinan pegawai syarak pihak pengurusan masjid, keseluruhan pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua orang Alu Gajah? Alhamdulillah. Bersyukur kita ke hadrat ilahi pada malam ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini diberkati dan dilimpahkan segala rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebut di dalam satu hadis, siapa yang duduk dalam satu majlis ilmu seperti ini, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan untuk dia menuju ke arah syurga Allah. Nabi sebut di dalam satu hadis, siapa yang duduk dalam satu majlis ilmu kemudian dia pulang daripada menunaikan majlis ilmu, setiap jalan, setiap lorong yang dia lalui selepas ini akan terpancarnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, saya ingat lama dah saya tak datang Masjid Ar-Rasyidin ni. Lama sungguhlah. Alu Gajah ni selalu saya pusing-pusing. Tadi flight saya tuan-tuan, lepas Zohor tadi saya bekerja flight daripada Sibu, kemudian saya baru tiba, tukar baju sekejap dan jumpalah tuan-tuan malam ni. Saya pergi ke Darung, Muka, Sibu, Kemayung, Kapit, adalah dalam 5 hari baru sampai tadi. Alhamdulillah. Last checkpoint saya tadi tuan-tuan di Darung, di Matu, banjir. Saya buat hantar misi bantuan banjir. Yang misi bantuan banjir memerlukan bantuan. Tak penting tuan-tuan. Tersekat dalam banjir. Yang mengantar bantuan memerlukan bantuan. Jadi dahsyat. Jadi malam ni habis ceramah ni, insya-Allah saya nak bergerak pergi ke Kedah Darul Aman. Kita ada program esok tengah hari. Kemudian malam esok saya perlu berada di Kuala Terengganu di Masjid At-Taqwa Batu Enam. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini Allah Ta'ala izinkan, alhamdulillah. Jadi malam ni antara masjid yang paling awal, Masjid Ar-Rasyidin adalah masjid yang paling awal kita buat ceramah berkaitan dengan ambang Ramadan. Dahsyat Ustaz ni. Ustaz Ruslan awal gila. Jadi malam ni insya-Allah kita nak menyentuh serba sedikit berkaitan dengan Ramadan kita yang bakal kita akan lalui tidak berapa lama lagi tuan-tuan.
Sekarang kita dah masuk, saya ingat saya lah, kalau tak silap saya, kalau saya silap, saya minta maaf, malam ni kita masuk malam ke-11 Sya'ban. Betul? Malam 11 Sya'ban. Lagi 4 malam lagi tuan-tuan akan melalui satu perjalanan, bukan perjalanan Isra' wal Mi'raj, tetapi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan juga oleh para ulama di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ada 5 malam doa yang paling mustajab. Yang pertama malam 1 Rejab, habis dah. Yang kedua dipanggil sebagai malam nisfu Sya'ban. Yang kita malam nisfu Sya'ban, saya ingat hari Selasa nanti, betul lah. Hari Selasa mungkin ada sebahagian masjid dia buat bacaan Yasin 3 kali, dia buat munajat. Dan Nabi kata malam nisfu Sya'ban itulah, maka buku amalan kita ini tuan-tuan akan diangkat secara tahunan bila berlaku pada malam nisfu Sya'ban. Subhanallah. Jadi amalan kita dalam tahunan, dia ada amalan buku tahunan bila malam nisfu Sya'ban. Ada amalan diangkat secara harian bila selepas subuh dan selepas asar, sebelum maghrib. Dan secara mingguan bila setiap hari Khamis dan hari Jumaat. Secara tahunan bila tuan-tuan seluruh amalan kita dihimpunkan di dalam satu buku, maka diangkatlah pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu ni apa tuan-tuan? Nisfu separuh, betul nisfu. Kalau kami, saya orang kampung kandang, mereka panggil half, separuh lah. Nisfu. Kalau Ahmad nisfu, Ustaz Roslan, Ahmad nisfu, Ahmad separuh lah. Jadi tuan-tuan belajar bahasa Arab senang. Nisfu ni separuh. Mana 30 hari dalam bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban lah, separuh. Tuan-tuan dapat ilmu pada malam ni. Jadi tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, Arab tu jual 4 riyal, tuan-tuan dah tahu nak minta separuh berapa nak sebut. Arab tu kata 4 riyal, 4 riyal. Tuan-tuan pun ingat nisfu Sya'ban, separuh. Ya Syekh, nisfu. Terkejut Arab tu. Masya Allah, takalam lughatul Arabiyah, Masya Allah. Malizi, Masya Allah. 3 riyal, 3 riyal. Oh, 3 riyal, 3 riyal. Dia kata, la, nisfu. Oh, separuh lagi tuan-tuan. Ni belajar bahasa Arab, dapat ilmu malam ni. Malam yang ketiga kata ulama adalah malam hari raya Aidul Fitri, mustajab. Malam yang keempat, malam hari raya Aidul Adha, mustajab. Malam yang kelima, setiap malam Jumaat, disebutkan oleh ulama di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Sebab itu kita buat satu program tuan-tuan di dalam bulan Sya'ban, dia merupakan satu program yang cukup hebat. Saya setuju Masjid Ar-Rasyidin buat program dalam bulan Sya'ban sebab Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata bulan Sya'ban lah bulan yang selalu orang akan lupa. Sebab apa? Dia tenggelam di antara 2 bulan yang hebat, iaitulah Rejab dan Ramadan. Tetapi Sya'ban juga adalah antara bulan-bulan yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan boleh tengok sambutan bulan Rejab. Ada tak bina? Ada. Sambutan ambang Ramadan. Ada tak? Ada. Tapi tuan-tuan jarang jumpa ambang Sya'ban. Jadi masjid ni dia buat ceramah bermula dengan bulan-bulan Sya'ban. Dia buat satu program untuk apa? Untuk sama-sama kita menghayati, memberikan sedikit peringatan mauizah kepada kita, apakah kehebatan yang ada di dalam bulan Sya'ban untuk kita masuk ke dalam satu bulan yang cukup hebat, iaitulah dipanggil sebagai Ramadan Al-Mubarak. Nabi doa start daripada bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatikan kami dalam bulan Rejab, berkatikan kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kepada kami di dalam bulan Ramadan. Kita doa start daripada bulan Rejab, tuan-tuan perasan ataupun tidak, diam tak diam kita dah berada hampir pertengahan di dalam bulan Sya'ban. Secara tak langsung tuan-tuan lebih kurang dalam 18-19 hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang kita minta supaya sampai masuk Ramadan Al-Mubarak. Subhanallah.
Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, dalil pensyariatan berpuasa itu diturunkan bila? Maka ulama kata dalil pensyariatan berpuasa itu diturunkan di dalam bulan Sya'ban. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni tuan-tuan biasa akan dengar bila penceramah-ceramah tazkirah Ramadan. Betul tak? Tuan-tuan sampai boleh hafal. Saya tahun lepas tuan-tuan ceramah dekat satu syarikat. Syarikat ni syarikat besar. Jadi syarikat tu, dia setiap hari dia akan buat tazkirah Ramadan. Saya dapat giliran yang ke berapa belas dah? 12 ke 13 macam tu lah. Saya sampai-sampai dekat pejabat pintu ofis tu, pengarah tu kata, Ustaz minta maaf sikit. Boleh tak Ustaz saya mencadangkan kepada Ustaz? Saya kata pasal apa? InsyaAllah lah boleh. Kalau boleh Ustaz tak payahlah baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya kata pasal apa? Penceramah Ustaz ni yang ke-12 Ustaz ceramah, penceramah yang ke-11 sampai yang ke-1 tu semua baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalil yang sama. Ini dalil puasa. Syarat kita nak dapat kehebatan, tuntutan untuk kita melakukan berpuasa di dalam bulan Ramadan, untuk kita menjadikan la'allakum tattaqun. Syarat dia yang pertama, Allah Ta'ala seru apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu, orang mano ya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, pertama orang yang beriman. Kenapa Allah Ta'ala sebut orang yang beriman? Kerana orang yang beriman itu adalah orang yang mengundang rahmat Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ciri-ciri orang yang mendapat rahmat Allah itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang berhijrah. Yang ketiga adalah orang yang berjihad kepada Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka inilah yang mengharapkan kerahmatan daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Kerana Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Syarat dia apa tuan-tuan? Yang pertama, kita kena bersihkan hati kita. Kita kena bersihkan diri kita. Kita kena bersihkan jiwa kita. Sebab itu orang Islam dia belum tentu beriman. Tapi kalau dia beriman, dia orang Islam yang baik, orang Islam yang bagus. Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badawi datang jumpa Nabi. Dia menyatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman. Nabi kata, jangan kata diri kamu itu telah beriman selagi iman belum meresap masuk dalam hati kamu. Katakan sahaja kamu telah Islam. Dalil ini menunjukkan bahawasanya membezakan di antara orang Islam dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita nak membawa iman. Yang pertama, kita jadikan sungguh orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman. Sebab itu tuan-tuan tengok, kalau orang zaman-zaman para sahabat, kalau nama dia Abdullah, memang Abdullah sungguhlah, memang dia betul hamba Allah. Nabi berikan gelaran kepada sahabat Nabi Khalid Al-Walid sebagai Asadullah, singa Allah. Memang dia ni betul-betul singa Allah. Oh dahsyat. Nabi kata akhir zaman nanti, Nabi kata la yabqa minal Islam illa ismuh. Akhir zaman Islam hanya akan tinggal nama. Sekarang berlaku tak? Berlaku. Nama Abdullah tak macam cara orang Islam. Nama Umar tak macam nama Saidina Umar. Nama Muhammad tak macam nama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nama Ahmad, Allah sudah dapat rekod polis merompak rumah orang, nama Ahmad. Nama sedap Allah Muhammad Al-Fatih. Subhanallah, rogol orang. Ni tuan-tuan, nak bawa iman ni bukan senang. Sebab itu kita nak datang masjid ni bukan senang. Sebab itu kita dah datang masjid ni, ya Allah, jangan kau
kembalikan aku supaya engkau menjadikan aku orang yang bukan pencinta masjid, ya Allah. Kekalkan, ya Allah, kita minta. Sebab tak semua orang boleh datang masjid. Tuan-tuan boleh datang malam ni. Allah, hebat tuan-tuan. Hebat. Sebab ada orang rumah sebelah masjid tak sampai masjid. Contoh, ada satu tempat saya pergi, tuan-tuan, bumbung masjid dengan bumbung rumah dia, tuan-tuan, bercantum pun tak sampai juga. 20 tahun duduk sebelah masjid, bumbung rumah bercantum 20 tahun. 20 tahun tak pernah datang ke masjid. Subhanallah. Pengerusi buat mesyuarat macam manalah kita nak tarik jiran sebelah datang ke masjid. Imam bagi cadangan speaker masjid letak atas zinc rumah kawan tu. Itu pun tak sampai juga. Sebab apa? Sebab dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Nabi, nak tahu ciri-ciri orang beriman ataupun tidak, dia boleh berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita lah, tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu nak kembalikan iman kita, nak membawa iman masuk dalam hidup kita. Sebab itu Allah Ta'ala berikan keistimewaan. Ramadan ini hanya diberikan keberkatannya, kelebihannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang kita tunggu lagi lebih kurang lagi 18 hari, tuan-tuan, nak masuk. Subhanallah. Umat-umat lain mereka berpuasa tak dalam bulan Ramadan, mereka ada juga berpuasa dalam bulan Ramadan. Tetapi kelebihan dia tak sama dengan kelebihan umat Nabi Muhammad yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Bukan sekadar Allah Ta'ala kata mengampunkan dosa. Sebab itu tuan-tuan, kalau tengok kupasan para ulama, antaranya tuan-tuan tengok ulama-ulama moden, Syekh Qadir Al-Jilani, dia mentafsirkan perkataan Ramadan itu sendiri dah membawa satu tafsiran yang cukup hebat berdasarkan huruf 5 yang ada di dalam kalimah Ramadan. Ra, mim, dot, alif, nun. 5 huruf ini, tuan-tuan, hayati sungguh-sungguh. Dia menggambarkan keistimewaan Ramadan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ra yang pertama, apa dia, tuan-tuan? Ridwanullah, rida Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia minta masuk Ramadan, ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Tapi Allah Ta'ala tak izinkan dia masuk Ramadan, dia tak masuk. Ada orang dia minta masuk Ramadan, dia masuk Ramadan, tapi dia tidak mendapat keberkatan Ramadan. Tak semua orang, tuan-tuan, mendapat keberkatan Ramadan. Saya masuk Ramadan, tuan-tuan, masuk Ramadan. Orang bukan Islam masuk Ramadan. Tak semua dapat keberkatan Ramadan. Yang kita nak, yang pertama, terlalu banyak redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada benda yang Allah Ta'ala izin, ada benda yang Allah Ta'ala redha. Ada benda yang Allah Ta'ala izin tapi dia tak redha. Ada benda yang Allah Ta'ala izin dan redha. Ada benda yang Allah Ta'ala tak izin tapi Allah Ta'ala redha. Tuan-tuan boleh faham? Contoh, benda yang Allah Ta'ala izin dan redha. Tuan-tuan datang masjid malam ni, Allah Ta'ala redha tak agak-agak kita pergi ke rumah Allah? Redha. Allah Ta'ala izin tak tuan-tuan sampai ke masjid? Izin lah. Allah Ta'ala izin dan redha. Amin, insyaAllah. Ada benda yang Allah Ta'ala izin tapi dia takkan redha. Contoh apa? Maksiat pada Allah. Maksiat. Dalam kita orang Alor Gajah ni, tuan-tuan, semua Islam. Tapi tak semua Islam, orang Islam yang ada kat dalam kampung sekitar qaryah mukim kita ni, tuan-tuan, menjaga solatnya cukup 5 waktu sehari semalam. Perasan tak? Orang Islam ramai tak dekat sini, ramai. Tapi tak semua orang Islam dapat menjaga auratnya dengan sempurna. Semalam, tuan-tuan, saya ceramah kat Matu. Allah, terkejut beruk saya, tuan-tuan. Saya balik rumah, saya cerita kat beruk saya pun terkejut. Dia kata tak pernah tengok makhluk macam ni. Saya sakit perut. Sebelum solat Isyak, saya sakit perut. Habis ceramah ni, saya berlari pergi ke masjid. Lari ke masjid, lari ke tandas.
Sampai kat tandas tuan-tuan, Allah, pakai serban, pakai jubah, angkat kain tuan-tuan, kencing berdiri, tak tutup pintu. Tuan-tuan boleh bayang. Kejut saya tuan-tuan. Saya tengok dia tengok saya. Ustaz, dia baru dia tutup pintu. Astagfirullah. Ni tuan-tuan perangai kita ni. Subhanallah. Ada jenis perangai macam tu? Ada. Dah lah pakai jubah, pakai kain, dalam tu kosong. Astagfirullah. Bila naik motor sekarang, diangkatnya kain sampai ke peha, sampai ke rumah. Budak-budak tanya, pakcik apa tu? Jangan tegur. Je lah, tuan-tuan. Selamba je. Ni tuan-tuan. Pelik-pelik perangai orang kita, tuan-tuan. Saya pergi satu tempat malam tadi, saya tak nak sebut kawasan. Ada beberapa tempat saya pergi semalam, 2 hari lepas. Dia bukan datang ceramah, nak dengar ceramah. Ada perangai ni. Dia bukan datang ceramah, nak dengar ceramah. Dia datang ceramah, nak kena ke ustaz tu. Saya datang 9 orang. Saya naik flight, habis ceramah saya tuan-tuan di Masjid Tanah, 24 hari bulan, 25 flight saya pergi ke Sibu. 3 hari lepas saya ceramah satu tempat ni. Kawan saya lebih kurang dalam 8 orang. Dia turun daripada Kuching, dia drive sampai ke Sibu. Lebih kurang 7-8 jam, masuk ke Darul, naik 2 ferry sampai ke Darul, Matu, Mukah ni apa semua. Dalam. Ada jenis tuan-tuan datang ceramah bukan nak dengar ceramah. Dia test tim-tim ustaz. Dia tengok. Habis ceramah tuan-tuan, kawan saya tuan-tuan seorang ni muntah. Yang lagi seorang tuan-tuan berak berdarah. Tuan-tuan boleh bayang? Yang saya pula malam semalam kena empap dengan jin. Wang Hasam betul jin tu. Tak ada kerja tuan-tuan. Kita duduk baring-baring, dia empak kita. Saya kata siapa empak pun berat tuan-tuan. Kita nak bernafas tuan-tuan, nak buka mata tak boleh. Nak bercakap tak boleh, nak bergerak tak boleh, nak baca tak boleh. Kita duduk baca dalam hati. Dalam hati, kalau aku dapat buka mata, kau siap. Hilang dia tuan-tuan, lari dah. Cek tuan-tuan. Buat mesyuarat kumpul kami 2 hari lepas. Rupanya ada yang perasan, ada seorang yang datang ceramah tu. Bila kami habis ceramah, dia orang ajak makan. Dia seorang tak makan. Dia duduk je dekat belakang. Dia tengok kami punya tim. Rupanya dia test ilmu hitam. Ni pun ada juga tuan-tuan. Jangan main-main. Yang datang masjid bukan baik. Saya tak kata tuan-tuan. Yang tuan-tuan ni baik. Ada yang datang masjid, Allah. Dia ambil jadual kuliah. Ambil juga jadual kuliah. Tapi nak merompak rumah orang. Ada. Kita ambil jadual kuliah nak tengok ustaz siapa mengajar. Malam ni Ustaz Man. Ada Ustaz Fakrul ceramah jemputan malam ni. Okey, lepas tu dia ambil jadual masjid. InsyaAllah kalau ceramah jemputan selalunya habis lewat. Abang Din dia akan ke masjid, kemudian dia akan balik pukul 10. Jadi kita rompak rumah. Sempat juga nak rompak. Dia ambil jadual kuliah nak rompak rumah orang, bukan nak dengar kuliah. Ada. Yang ni masalah tuan-tuan. Islam tapi belum tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita nak bawa iman kita. Kembalikan iman kita. Jangan buat perkara yang boleh merosakkan iman kita. Ni benda yang boleh merosakkan iman kita. Perasan tak tuan-tuan? Ni bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita akan pegang lebih banyak daripada Quran. Tuan-tuan percayalah nanti bulan Ramadan. Tengoklah. Kita pula ni tuan-tuan, bulan Ramadan bukan boleh tahan sangat. Tak tidur baca WhatsApp, tak tidur baca WhatsApp, tak tidur main Facebook. Ada. Umur 80 aktif Facebook tuan-tuan ada. Saya jumpa tuan-tuan, Allah, ustaz tak tengok Facebook. Bila pula aku nak tengok Facebook pakcik? Saya update. Lah mana saya tahu? 80 main Facebook. Tak kisahlah ada. 2 bulan lepas hari kelakar tuan-tuan. Saya ceramah satu masjid. Sampai awal saya duduk kat depan ni. Duduk dengar macam ada benda ketak. Saya kata bunyi apa tu? Tengok kipas ni okey, ketak. Bilal tu kata, ustaz, lewat lagi ustaz, kita masuk bilik imam, masuk bilik imam main lato-lato. Tuan-tuan jangan main-main tuan. Saya duduk ketak apa? Masuk imam ketak. Woi, terkejut dia saya masuk. Ustaz. Saya kata mana dapat ni? Saya jawab beli pasal malam. Dia pun beli juga. Ke masjid lato main. Jangan main-main tuan-tuan. Imam zaman sekarang. Lato. Tuan-tuan pelik habis. Sebab itu tuan-tuan, kita nak membina iman ni bukan senang.
Sebab apa? Bukan sekadar kita nak buat amalan untuk tambah iman, tapi kita nak jaga perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kita. Handphone kita ni tuan-tuan, Allah, kita pakai 3310, subhanallah, rosak dah. Cucu balik kampung, cucu belikan handphone dekat kita, namanya Samsung. Belikan atuk dia Samsung umur 74. Dia installkan TikTok kat atuk dia. Atuk dia kata TikTok tu binatang apa? Dia bukan binatang tau. Dia ada ceramah dalam. Ui, ada ceramah? Ada. Type Ustaz Kazim, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Abdullah Khairi. Ui, semua ada dalam atuk dia. Tu lah tu. TikTok ni bagus. Sejak ada handphone tu tuan 4 bulan tak ke masjid sama Allah. Dia kata atuk lepas-lepas ada handphone tak ke masjid. Dia kata kalau kat masjid, kuliah tu kalau dalam sejam seorang ustaz. Atuk main TikTok sejam 15 orang ustaz atuk belajar. Oh, hebat punya alim ni atuk tu. 3 minit dia swipe. 3 minit dia tolak awak. Kan kita type ceramah dia kan dia keluar ceramah. Tak semua ceramah. Dia swipe ceramah, swipe kali ke-6, perempuan berjoget. Astagfirullah. Apa ni? Lepas 2 minit dia cari balik mana yang tadi tu. Punya jahat tuan-tuan. Sebab apa? Iman kita. Sebab itu nak membawa iman kita, nak menjaga perkara-perkara yang boleh merosakkan iman kita. Ni, bulan-bulan ni tuan-tuan, bulan Syaban, preparation kita. Cari amalan supaya kita dapat menjaga iman kita. Sebab itu kita tak tahu amalan mana kita ni diterima oleh Allah. Perasan tak? Kita tak tahu. Ya Allah, aku sembahyang ni Allah Ta'ala terima ke? Masuk Ramadan ni Allah Ta'ala terima ke? Sembahyang aku puasa, aku sedekah ni Allah Ta'ala terima. Kita tak tahu. Tapi kita ada satu formula, kata Dr. Karim Zaidan, seorang ulama. Dia kata apa? Kalau setiap amalan yang kita buat, kita tak tahu Allah Ta'ala terima. Tapi kalau kita buat amal soleh itu, kalau dia ada 3 syarat, insya-Allah amal soleh kita diterima oleh Allah. Syarat yang pertama, bila kita nak buat amal soleh, kata Dr. Karim Zaidan, pertama, amal soleh itu dia mesti datang daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita puasa macam mana Nabi puasa. Walaupun kita tak boleh nak ikut sungguh macam Nabi, tapi kita tengok apa sunnah-sunnah Nabi yang Nabi buat dalam bulan Ramadan, maka kita ikut. Tidak? Allah Ta'ala suruh tuan-tuan puasa siang, tuan-tuan jangan tukar malam. Jangan tukar. Alhamdulillah Ustaz, saya siang sibuk Ustaz dengan kerja lah, anak sekolah ni apa bagai Ustaz. Lepas PKP memang saya puasa malam. Sama je Ustaz, orang sahur saya buka, orang buka saya sahur. Cuma 12 jam kami tukar malam je. Boleh ke Pak Long? Apa tak boleh Ustaz? Tuhan pun faham. Balik awal Pak Long tu. Tak boleh. Yang kedua tuan-tuan tengok kata Dr. Karim Zaidan, kita kalau nak buat amal soleh yang kedua, dia mesti kena ada ilmu. Ilmu ni penting. Kalau dalam bab sembahyang, Nabi jelas. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Pasal tak? Solat macam mana kamu tengok aku sembahyang. Jelas. Tapi kalau buat puasa, Nabi tak kata, puasalah macam mana kamu tengok aku puasa. Tak ada. Sebab apa? Kita kalau puasa ikut Nabi, Allah. Nabi sahur kurma air masak. Nabi berbuka pun kurma air masak. Kita okey je kurma air masak waktu sahur. Tang buka tu. RM50 pergi bazar Ramadan. Mengingkang jalan tuan-tuan. Jangan main-main buka puasa. Macam dia seorang yang puasa kat dunia ni. Air tembikai seorang 3 jak. Tuan-tuan jangan main-main. Pantang bunyi Allah dah sedut air tuan-tuan 3 kali sedut 1 jak tu kering. Anak dia terkejut. Anak dia kata, abah haus tu. Lagi 1 jak dah sedut lagi 3 kali kering. Tembikai 3 jak bapak dia minum. Tu yang semayang tarawih bila rukuk tuan-tuan tembikai keluar sebiji ke hidung. Golek tu depan Pak Imam. Sebab kita puasa tak boleh, susah. Sebab itu banyak tempat saya pesan, puasa ni orang kita paling hebat buat. Orang kita. Puasa tak? Ibadah paling hebat orang Arab buat apa dah? Bukan puasa, bukan semayang. Apa dah? Quran. Tengok Arab.
Duduk-duduk baca Quran, tunggu bas baca Quran, tunggu teksi baca Quran, baring-baring baca Quran. Yang Arab. Bangladesh, India, ibadah yang hebat diorang buat apa dah? Geng-geng Pakistan. Apa dah? Apa dah? Sembahyang. Itu Bangla dia buat kerja kontrak sampai ke petang, malam dia steady je 20 rakaat belakang untuk imam. Yang masalah kita ni sekarang ni, datang masjid berjalan, balik merangkak. Sebab kita bukan orang Pakistan, India, bukan. Apa ibadah kita paling hebat kita buat? Namanya puasa. Rasa tak? Walaupun tak sahur, tuan-tuan boleh tahan. Allah, hebat tuan-tuan. Sampai ada satu pegangan mazhab dia boleh pegang tu. Biar tinggal semayang, jangan tinggal puasa. Satu pendapat yang bagus. Dia kata biar tinggal semayang, jangan tinggal puasa. Hebat. Masuk waktu semayang Zuhur, anak dia kata, "Abah, semayang." "Aku puasa." Apa kaitan? Dua-dua wajib. Dia puasa, dia jaga tuan-tuan. Puasa dia jaga. Tak sahur pun, Allah, pukul 4 duduk lembik macam zombie. Duduk menung kat dinding. Nampak 3 ekor lipas tuan-tuan merayap dekat dinding. Dia boleh panggil anak yang sulung, "Along, asal kurma tu gerak." Bulan Ramadan tuan-tuan, kurma lipas pun nampak macam kurma tau. Jangan main-main. Dia tengok dekat luar ada selipar. Beli kedai RM2. Selipar warna kuning tu. Bila dah lapar sangat tuan-tuan, dia ingat jagung bakar. Tuan-tuan macam pasal. Ni bulan Ramadan ni. Sebab itu tuan-tuan, cari amalan. Kata Dr. Karim Zaidan, perkara nombor 2, dia mesti dengan ilmu. Dan Ramadan itu adalah mim yang kedua, namanya maghfirah, pengampunan daripada Allah. Mesti Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Subhanallah. Kucing pun dengar ceramah. Biar boleh. Kucing dengar ceramah tu biasa. Tuan-tuan pernah jumpa tak orang gila masuk ke masjid? Tak pernah kan? Saya pernah. Imam semayang, kita duduk belakang tok imam. Imam, orang gila duduk depan tok imam. Tuan-tuan tak ketawa tuan-tuan. Saya semayang isyak tu, kita tengok, siapa pula tu? Orang gila duduk depan tok imam begini tuan-tuan. Tapi imam, iman dia kuat, steady. Waladhalin, amin. Orang gila tu tengok. Kita duduk semayang-semayang, kita duduk jeling. Kita duduk jeling, dia jeling itu. Astagfirullahaladzim. Imam, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tahu orang gila tu kata apa? Rukuk. Imam tu Allahu akbar. Bangun. Sami Allah. Macam imam tu ikut kata orang gila. Lepas angkat takbir. Sujud. Allahu akbar. Tengah sujud tu kita risau tu. Ada tak lagi? Tak ada. Ada lagi? Tak ada. Buat aku angkat muka, duduk ke depan muka. Angkat hilang orang tu. Yang jemaah ada sebelah. Hilang. Hai, bercakap juga hamba Allah sebelah tu. Habis dia kata, "Pak Long, mana boleh bercakap?" Tu tersilap, tersebut dia kata. "Pergi semayang balik." Pergi semayang. Hilang. Slow jawab kat telinga kita tuan-tuan. Aku tahu hilang, aku tak payah sebut. Sebab aku pun tengok juga. Risau duk atas tengkuk ke apa orang gila. Orang gila pun datang semayang tuan-tuan. Kita yang tak gila tak datang. Problem. Baik tuan-tuan. Sebab kita kena buat ibadah ini dengan ilmu supaya amalan kita jadi pengampunan pada Allah. Nabi sebut dalam satu hadis, "Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi, siapa yang mendirikan Ramadan, dia mesti ada 2 syarat. Yang pertama imanan, wahtisaban. Apa dia wahtisaban? Mengharapkan pahala, rahmat, pengampunan pada Allah. Siapa yang lalui Ramadan, dia mengharapkan perkara itu daripada Allah. Allah Ta'ala kata, Nabi kata, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya.
Satu lagi dalil Nabi kata man qama lailatul qadr, siapa yang mendirikan malam al-qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga Allah Taala akan ampunkan dosanya. Sebab itu bulan Ramadan bulan pengampunan dosa, tuan-tuan. Kita umat Muhammad paling pendek umur tapi paling banyak dosa. Sebab itu kata Ibnu Abbas, siapa yang buat amalan pada bulan-bulan haram, maka amal ibadahnya akan dilipat kali gandakan oleh Allah. Siapa yang melakukan perkara-perkara mungkar di dalam bulan-bulan haram, maka dosanya juga akan diampunkan, akan ditambah dilipat kali gandakan oleh Allah. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, bulan Ramadan. Kita umat Nabi yang paling pendek umur. Betul tak? Kita rasa umur kita 70, kita rasa umur kita 80. Saya duk rasa umur saya, tuan-tuan, 34 ni pun rasa, ya Allah, mudanya aku. Jangan perasan. Jangan perasan. Ada orang minta mati, tak mati-mati. Ada orang minta panjang umur, esok mati, ada. Soal mati ni, tuan-tuan, dia bukan kira umur. Allah Ta'ala tak pernah kata lah syarat nak mati umur tua. Ada tak hadis tu? Tak pernah, tuan-tuan, duk jumpa lah. Yang Allah Ta'ala kata kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti akan mati. Bila? Tak tahu. Tak tahu. Nabi pun tak bagi tahu bila kita akan mati, tak. Tapi Nabi berikan gambaran umur umatku baina sitin wa sab'in, antara 60 hingga 70, Nabi kata. Habis Ustaz, ada yang 97 tahun ni, okey. No comment. Itu Allah Ta'ala beri anugerah. Tapi saya yakin takkan cecah sampai 140. Tuan-tuan tak payah berangan. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang baru 51. InsyaAllah jauh lagi tu nak ke 200. Oi, jauh lagi, jauh sangat. Ceramah kat Kota Tinggi Johor, tuan-tuan, ada seorang imam tu, saja tanya dah, imam umur apa? Alhamdulillah Ustaz, tahun ni 74. Ush, imam tak ada sakit apa? Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kuasa. Saya saja tanya dia, Imam, kalaulah Allah Ta'ala nak panjangkan umur, agak-agak imam nak berapa lama? Saya ingatkan dia kata cukuplah Ustaz, 74 ni pun dah Alhamdulillah, rezeki ni macam-macam Allah Ta'ala bagi, cukuplah Ustaz. Ingat dia kata begitu. Tahu dia kata apa? Saya kalau boleh Ustaz, dalam 480 tu kira okey. 480. Saya kata dengan imam 100 tahun pun dah jalan macam biawak tu. Dia nak umur 480. Ui, jauh. Saya kata jauh sangat. Tuan-tuan, umur kita, pendeknya umur kita. Nak bandingkan umur kita dengan Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Tuan-tuan perasan tak? Nabi Nuh. Tuan-tuan buka surah Nuh, tuan-tuan tengok Nabi Nuh ni dia mengadu kepada Allah. Pasal apa Nabi Nuh mengadu kepada Allah? Sebab umat Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Yang ikut dakwah Nabi Nuh hanya 80 orang. Nabi Nuh mengadu. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Kan Nabi Nuh ada kan? Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahu ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Allah, aku berdakwah siang dan malam, tak ada orang pun nak ikut dakwah aku.
Wa inni kullama da'autuhum, apabila aku cerita pasal Islam, aku dakwah lagi kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka ambil jari tutup telinga, ya Allah. Wastaghshaw thiyabahum, dia ambil baju, dia tutup muka. Kemudian dia terus bergerak dalam keadaan sombong dan bongkak, ya Allah. Ngadu Nabi Nuh pada Allah. Berdakwah 900 tahun, yang ikut Nabi Nuh 80 orang. Nabi Daud ratusan tahun, Nabi Ibrahim 190 lebih tahun. Umat Muhammad 60-70, layak tak masuk ke syurga Allah? Tu persoalan dia. Layak tak? Jawapannya layak, sebab hanya umat Muhammad dalam 1 tahun ada 1 bulan yang paling barakah. Bukan sekadar 1 bulan itu barakah, dalam bulan yang barakah itu ada 1 malam yang dipanggil sebagai malam Al-Qadar. Orang kita panggil malam Lailatul Qadar. Dia mana betul malam Lailatul Qadar ke malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar. Bila tuan-tuan sebut malam Lailatul Qadar, dah 2 kali malam. Sebab Laila tu makna dia malam. Malam Lailatul Qadar. Malam Qadar. Oh, salah. Berapa kali bunyi jam? Tu dia suruh berhenti ke apa sikit? Bukan, terus. Risau pula saya, tuan-tuan. Malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar. Apa dia malam Al-Qadar? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa kata Allah? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Patutlah umat Muhammad ni pendek-pendek. Rupanya nak rebutkan malam Al-Qadar. Tuan-tuan, saya bagi satu tips. Kalau kita tak jumpa lagi bulan Ramadan ni. Saya bulan Ramadan ni, tuan-tuan, jadual yang dah ada 25 tempat. Antaranya di Sarawak penuh. Samarahan, Tembirat, Kuching. Ada pusing kot tu pula dah. Ustaz tak nak ceramah kat Melaka, Ustaz? Oh, ceramah kat Melaka, tuan-tuan. Puas dia saya pusing, tuan-tuan, kat Melaka. Pergi ceramah tempat orang. Jarang, tuan-tuan, penceramah jemputan, ceramah tempat sendiri, tuan-tuan tengok. Tak, dulu betul tak? Yang tuan-tuan jemput semua daripada luar, besar tak? Saya je lah kat orang sini, orang Melaka lah, saya orang Melaka. Ya? Jemput daripada Perak, daripada Selangor, daripada Noh, kan? Yang kita pula pergi keluar merata tempat orang, bertukar pandangan, bagus juga. Tuan-tuan, nak sebutkan apa dia, tuan-tuan? Pengampunan daripada Allah. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kita ni banyak dosa, tuan-tuan, kan? Allah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, bila orang tanya, bila anak murid dia tanya, wahai Tuan Guru, kenapa Allah Ta'ala panjangkan umur satu orang? Kata Al-Imam Al-Ghazali, yang pertama sekali, Allah Ta'ala nak bagi dia sedar dia ada dosa. Satu. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala panjangkan umur dia, Allah Ta'ala nak berikan ruang dan peluang, ada masa dia untuk dia bertaubat pada Allah. Allah panjang umur kita sebab ada masa, tuan-tuan. Ada orang dia tak perasan masa tu ada. Kita umur 60 lepas-lepas pencen, tuan-tuan boleh datang ke masjid. Perasan tak? Kata ulama, tanda-tanda berkat umur satu orang manusia, makin dia meningkat usia, makin dia rajin ke masjid, ketahuilah itulah tanda-tanda keberkatan umur yang manusia tu ada. Alhamdulillah. Ada orang umur 66, Allah, sibuk mendam haji lagi, tuan-tuan. Semayangnya tidak. Allah. Waktu maghrib, haji. Allah. Tak semayang haji 4 kali sehari dia naik. Sebab apa? Hidayah tak dapat daripada Allah. Kita ni Allah Ta'ala bagi hidayah. Kita ni fikir bukan sekadar nak hidup kaya, tuan-tuan. Ada orang mati pun dia nak kaya. Mati pun nak kaya. Baru ni ada seorang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz minta tips doa yang Ustaz baca lepas isyak tadi. Saya kata, doa apa? Yang Ustaz minta mati pun kaya tadi tu. Saya kata, bila pula saya minta mati kaya? Ada Ustaz mendengar Ustaz sebut birah mati kaya. Astagfirullah.
Dia ingatkan birah mati kaya, mati tu kaya. Ada jenis macam tu, spesies tu pun ada tuan-tuan. Pening habis tuan-tuan. Sebab itu kita minta dengan Allah pengampunan pada Allah. Besar mana pun dosa kita, kata Nabi, besar lagi rahmat pengampunan Allah kepada manusia. Besar lagi tuan-tuan. Punyalah Allah Ta'ala sayang kepada umat Muhammad. Dalam satu riwayat tuan-tuan, Allah Ta'ala hantarkan Jibril. Dia memaklumkan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, bagi taulah kepada umat kamu, besar mana pun dosa umat kamu, besar mana pun dia punya dosa, bahkan saat kehidupan yang diberikan oleh aku, kata Allah, dia tidak manfaatkan tentang kesihatan dan hartanya, bahkan dia lawan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila saat-saat akhir dia nak mati, wahai Muhammad, wahai Jibril, bagi taulah kepada Muhammad, sampaikanlah. Dia kata, kalaulah tangan manusia itu dah tak boleh nak angkat saat sakratul maut, mata dah tak boleh nak buka, kaki dah tak boleh nak melangkah, tetapi waktu tu dia ada hati, wahai Muhammad, saat-saat aku nak cabut nyawa tu, padahal dia tidak pernah melakukan kebaikan, tetapi tiba-tiba hatinya itu beriman kepada aku, dia ingatkan kepada aku, bagi taulah kepada umat Muhammad, aku akan ampunkan dosa umatku itu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punyalah Allah Ta'ala sayang hidup kita tuan-tuan. Besar mana dosa kita, besar lagi rahmat dan pengampunan Allah. Dalam satu riwayat, sahabat dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah erti dunia? Kata Rasulullah, ambillah jarimu, celuplah di air lautan, kamu angkatlah jarimu, air yang tertetes itu adalah dunia, dan lautan yang samudra itu adalah akhirat. Akhirat ni luas tuan-tuan, luas. Subhanallah. Sebab itu kita masuk Ramadan ni, kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Nabi naik ke atas mimbar, sahabat dengar Nabi kata amin, amin, amin. Nabi turun menyampaikan khutbah, sahabat tanya, ya Rasulullah, kami dengar saat kamu nak naik anak tangga, kami dengar kamu sebut amin, amin. Kamu mengaminkan doa siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku saat aku nak menaiki, aku mendengar malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, alangkah cilakanya orang yang memasuki Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata apa? Nabi kata amin. Yang doa itu siapa? Malaikat. Yang aminkan itu siapa? Nabi SAW. Bulan Ramadan tuan-tuan, kata ulama, dosa kita pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat amal-amal soleh kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom, ada masa 18 hari ni kita belajar cara semayang Rasulullah. Baru betul. Kita semayang ikut syok kita, betul tak? Syok ikut syok dia, anggap betul padahal tak betul. R&R tadi saya semayang, Allah, nak bergulung tangan hamba Allah tu angkat takbir, jangan main-main. Itu lagi nak cepat, lagi dia nak gulung. Itu dah sebenarnya nak cepat dah terlambat. Ni kita dah buat jamaah siap ni. Usal. Kita dah tak masuk lagi ke usal. Jadi tak khusyuk. Usalli fardal asri. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. 4 kali tak masuk. Dia naik kali ke-5, kita duduk sebelah. Kali ni masuk kot. Bismillah. Kita pula duduk kat sebelah dia, masuk tak masuk? Masuk kot. Kali ni masuk insya-Allah. Allahu akbar. Buka mata. Astagfirullah. Tak masuk juga. Yang buat syok bila imam nak rukuk, masuk. Allahu akbar. Dalam hati, masuk pula hamba Allah ni. Tadi kau tak nak masuk. Ni was-was. Tak? Tuan-tuan belajar bab semayang. Belajar bab semayang kat kedai kopi. Ni problem. Kat kedai kopi belajar bab semayang. Ke masjid tak nak pergi, kat kedai kopi. Sambil minum, dia tanya kat kawan kat meja depan. Kita ni sebenarnya, aku sajalah nak tanya kau ni, kita nak angkat ni bila Nak asyhadu tu, nak angkat tu bila nak angkat? Oh, kawan kedai kopi sambil minum kopi. Sebenarnya kita nak angkat tu bila kita baca ash tu terus songkit. Tu pendapat pertama, jangan main-main pendapat kedai kopi. Ada betul juga. Ash tu angkat.
Kawan dia kata, betul ke? Apa tak betul? Cikgu aku ajar dulu sekolah rendah. Sekolah rendah, kawan tu umur 68 dah. Tu ilmu sekolah rendah dia pakai. Ash tu songket. Dia kata macam tak yakin lah. Ash dah naik. Dia pergi meja kedua. Meja kedua kata meja depan tu pembohong. Bukan Ash tu angkat. Ashhadu al tu baru angkat. Oh, pendapat kedua. Jangan main-main tuan-tuan. Pergi meja ketiga tuan-tuan. Dua-dua silap. Yang betul yang ashhadu alla ilaha il tu angkat. Wah, 3 pendapat. Pergi meja keempat, dia kata yang nombor 3 pun silap. Bukan sekadar angkat, dia kena pusing. Oi. Tengah-tengah semayang, dia pusing dua-dua. Dia kata lebih alim daripada yang ilmu yang meja keempat. Ni tuan-tuan. Belajar bab semayang. Betul. Bila kita nak bagi salam, betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Wah, apa kali angguk nak angguk Adakah Nabi angguk-angguk? Kita belajar cara semayang Rasulullah. Ni persiapan kita tuan-tuan dalam bulan Syakban. Perkara yang kedua tuan-tuan, jangan lupa saya pesan untuk diri saya, kita cuba untuk berpuasa di dalam bulan Syakban. Ada hadis. Hadis daripada Siti Aisyah, daripada Usama. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kami tak pernah tengok engkau paling banyak berpuasa melainkan bulan Syakban ya Rasulullah, puasa sunat. Kata Nabi, puasa sunat adalah puasa yang bulan Syakban adalah puasa yang dilupakan oleh manusia. Yang kedua, aku nak pahala aku diangkat oleh Allah ketika aku sedang berpuasa. Itu dalil yang menunjukkan bahawasanya Nabi paling banyak berpuasa sunat antara paling banyak bulan-bulan Syakban. Bulan Syakban kita puasa tuan-tuan. Cubalah. Saya pesan untuk diri saya juga. Cuba puasa insya-Allah. Nabi kata sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud. Macam mana Nabi Daud puasa? Hari ni puasa, esok berbuka. Hari ni puasa, esok berbuka. Jom kita buat. Jumaat puasa, Sabtu berbuka. Ahad puasa, Isnin berbuka. Siapa pernah buat puasa macam tu? Yang pernah buat selepas kewafatan Rasulullah, isteri Nabi Siti Aisyah. Dia pernah buat sampai dia wafat. Cuba kita ikut. Esok puasa, Sabtu berbuka. Ahad puasa, Isnin berbuka. Tapi bulan Ramadan, tuan-tuan jangan selang. Ya? Bulan Ramadan kena penuh. Bulan Ramadan penuh sebab itu wajib. Yang sunat ni tak apa, selang-selang. Tapi saya yakin tuan-tuan dengan saya pun lebih kurang. Ya? Hari ni puasa, esok berbuka. Esok berbuka, esok berbuka. Minggu depan berbuka. Ramadan je lah puasa sekali, senang. Itu kita. Ni kita ni tuan-tuan. Kita nak minta maghfirah, pengampunan daripada Allah. Yang pertama, ridwanullah, redha Allah. Kita nak dapat keredaan daripada Allah dan pengampunan daripada Allah. Dat kata ulama, dia kata dat adalah dhamanullah, jaminan daripada Allah. Allah tak ada jamin. Sebab itu Nabi kata ada satu pintu di dalam syurga nanti namanya babus siyam, pintu untuk orang berpuasa. Makna puasa kita ni hebat. Ada 3 amal ibadah tuan-tuan yang paling tertua di dunia. Yang pertama, puasa. Yang kedua, korban. Yang ketiga, semayang. Korban ni pada zaman Nabi Adam dah buat dah. Tuan-tuan dengar peristiwa Qabil dan Habil. Pernah dengar? Lama dah. Puasa, Nabi-Nabi yang lain berpuasa tak? Mereka berpuasa. Sembahyang, adakah umat Muhammad saja, Nabi Muhammad saja sembahyang? Tak. Nabi Ibrahim sembahyang tak? Sembahyang. Dalam surah Ibrahim Allah Ta'ala kata Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati. Ayat tu surah Ibrahim ayat 40. Tuan-tuan boleh jadikan amalan untuk melahirkan anak-anak kita zuriat yang menunaikan solat tanpa disuruh. Amalkan baca ayat ni. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati. Power ayat tu. Tuan-tuan nak jadikan anak yang sabar, anak yang tenang, suami yang sabar, suami yang tenang, isteri yang sabar, isteri yang tenang, amalkan baca surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini amalan ni, para ulama dia ajar ni amalan-amalan ni untuk melahirkan ahli keluarga kita, ahli keluarga yang
tenang. Tuan-tuan nak jadikan suami yang tenang, isteri yang tenang, anak-anak yang tenang, ibu-ibu waktu memasak nanti ibu basuh beras, baca surah Taha ayat 1 sampai ayat 5. Basuh beras tu, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Niat dalam hati. Suami tengah tidur, baca dekat ubun suami tengah tidur tu. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal. Jangan baca kuat-kuat, baca slow. Ni baca macam tuan-tuan mengaji seorang-seorang kat dalam bilik. Kuat dia baca Taha. Laki tu buka kata apa? Taha. Baca Taha ma anzalna. Surah Taha ayat 1 sampai ayat 5. Ada makcik tu dia kata, Ustaz, makcik dah buat 3 tahun tak menjadi. Makcik buat macam mana? Macam Ustaz bagi tahu dululah, baca surah Taha ayat 1 sampai ayat 5. Iyalah, makcik buat macam mana? Pakcik tengah tidur, makcik pergi dekat dahi dia, makcik bacalah Taha 1:5. Rupanya dah 3 tahun dia buat amalan tu, Taha 1:5. Dia bukan baca ayat, dia baca nama surah. Mana maunya tuan-tuan, tak jadi. Baca ayat dia, amalkan. Sebab itu ada ulama' dalam kitab kuning, dia kata apa? Nak jadikan orang yang tenang dalam keluarga kita dia tuan-tuan, mak ayah boleh solat hajat 2 rakaat, habis solat hajat tu tarik selai rambut anak. Kalau anak tu degil, tarik selai rambut anak, genggam tangan kanan, baca Ya Rahim 1000 kali. InsyaAllah. Akak-akak ibu-ibu pun boleh buat. Suami degil, malam ni solat hajat, tarik selai rambut orang tua tu, genggam, baca Ya Rahim 1000 kali. Ada makcik tu tanya, Ustaz minta maaf, makcik suami botak. Ulama jawab, dia kata boleh tarik apa-apa bulu yang ada. Bukan saya kata, ulama kata. Makcik tu dia tanya saya lagi, bulu apa Ustaz? Loh, cari je lah, ada insya-Allah. Ada. Bulu dada, bulu ketek, carilah, tarik, baca Ya Rahim 1000 kali. Memang pakcik Ustaz, memang satu bulu pun tak ada. Cacing ke apa orang tua? Mesti ada bulu hidung, bulu apa. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Dhaman Allah, jaminan Allah. Allah Ta'ala jamin kepada orang yang melalui Ramadan. Nabi jamin orang yang melalui Ramadan, dosanya diampunkan oleh Allah. Alif, kata ulama, ulfatullah, mengundang kasih sayang Allah. Ni orang yang melalui Ramadan dengan iman dan wahtisaban, dia mengundang kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu apa? Rahmat daripada Allah. Sebab itu kita untung jadi orang Islam, dapat rahmat daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan pernah dengar dalil rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Maknanya rahmat sekalian alam ni bukan khusus untuk orang Islam. Orang bukan Islam pun mereka dapat rahmat daripada Allah tak? Mereka dapat. Sebab apa? Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu sebut rahmat ni apa? Dia kata, Ustaz, yang penyanyi itu rahmat mega. Apa dia? Rahmat kasih sayang. Tuan-tuan, Allah punya sayang kita tuan-tuan. Kita semayang maghrib tadi khusyuk, kita semayang 10 minit, kita khusyuk, rahmat Allah turun. Adakah Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam syurga 10 minit? 10 tahun? 100 tahun? Allah Ta'ala kata khalidina fiha, selama-lamanya kau takkan tahu berapa jauh dia punya penghujung. Kasih sayang Allah pada kita tuan-tuan. Subhanallah. Semayang 10 minit khusyuk, tapi dia bagi syurga selama-lamanya. Orang bukan Islam dia dapat rahmat, dapat. Tuan-tuan, saya sebut tadi Nabi Nuh dia berdakwah 950 tahun, akhirnya umat Nabi Nuh ditenggelam dalam banjir. Kaum Lut tak nak ikut dakwah Nabi Lut alaihi salam, melakukan hubungan songsang, Allah Taala tenggelamkan dasar bumi. Nabi Musa alaihi salam melawan Firaun yang jahat, Allah Ta'ala tenggelamkan dalam lautan. Umat Muhammad yang bukan Islam, ada yang lawan Nabi, ada yang hina Rasulullah, yang hina keturunan Nabi, tapi mereka hidup bersenang lenang lagi di atas muka bumi. Kata ulama, itu juga percikan rahmat Allah disebabkan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mendapat tempias rahmat ini. Allah, besarnya rahmat Allah kepada kehidupan kita. Besarnya rahmat Allah kepada kehidupan kita. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan kita carikan amalan-amalan yang bersesuaian untuk kita buat. Jangan membebankan. Solat tarawih tuan-tuan tak mampu buat 20, buat 8.
Tuan-tuan tak mampu buat 8, buat 20. Ustaz, saya tak biasa buat 20, Ustaz. Habis lalu buat apa? Saya memang kat rumah memang 126. Oh, tipu silakan. Sebab Nabi kata salatul lail masna. Solat malam 2. Yang tuan-tuan jangan buat adalah bergaduh sahaja kat masjid. Itu je. Ni dalam mesyuarat bergaduh. Pengerusi kata, tahun ni saya bercadang untuk kita laksanakan solat tarawih kita 20 rakaat. Imam pun bangun. Mana boleh? Yang jadi imam saya. 8 cukup. Pengurusi kata, saya tak kira dengan pentadbiran sekarang yang baru ni, saya yang menguasai masjid ni, saya nak buat 20. 8 imam tu bangun. 28, 28, 20. Bergaduh tuan-tuan. Lalu ada jemaah datang mesyuarat lewat, dia tepuk meja. Kita buat je 38 tahun ni. Temenung tu imam dengan pengurusi. Tengok-tengok, dia pun tak pernah ke masjid. Rupanya yang bagi cadangan tu, dia pun tak pernah ke masjid. Lah buat 8 pun betul, 20 pun betul. Tapi masalah kita, bila geng-geng 8 rakaat bangun, geng-geng 20 pandang paisi. Tak ni yang tak seronok. Habis 8 rakaat, geng 8 pun bangun pergi belakang. Geng 20 tengok. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Buat tak tahu dah. Dia buat 8 pun betul, 20 pun betul. Tak buat langsung pun betul. Ya, daripada datang masjid bergaduh, baik sembahyang kat rumah, betul tak? Jadi tuan-tuan, kita raikan Ramadan. Nama pun tarawih rehat. Kita seronok ni nak masuk Ramadan ni. Kita seronok nak masuk Ramadan. Saya pesan pada tuan-tuan, kalau kita tak jumpa lagi 10 akhir Ramadan. Dengar tuan-tuan. 10 akhir Ramadan, Nabi kata carilah malam Al-Qadar di 10 malam terakhir. Malam bila? Ada lagi dalil Nabi kata pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Okey. Tuan-tuan jangan ambil malam ganjil. Tuan-tuan ambil 10 malam terakhir tu. Antara malam 20 sampai 29 no. 10 malam ini saya pesan untuk diri saya pesan untuk diri tuan-tuan, jangan tinggal solat tarawih berjemaah di masjid 10 malam akhir. Tak kisahlah tuan-tuan nak buat macam mana pun, tuan-tuan datang masjid Isyak, tarawih, witir, buat. Kalau kena 10 malam akhir tu salah satu malam tu malam Al-Qadar, umpama tuan-tuan telah bangun solat malam 1000 bulan. 10 malam terakhir, saya nasihat untuk diri saya, bawa paling kurang setiap malam 10 malam terakhir RM1. Isi letak dalam tabung. Malam 20, malam 21, malam 22, malam 23 sampai malam raya tu letak. Kalau jatuh malam tu malam Al-Qadar, umpama tuan-tuan bersedekah 1000 bulan. Subhanallah. 10 malam terakhir, tuan-tuan jangan lupa sebelum tidur tuan-tuan baca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali. Nabi kata siapa baca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali, umpama dia telah menghabiskan keseluruhan Al-Quran. Kalau jatuh malam tu malam Al-Qadar, umpama kita telah khatam Al-Quran 1000 bulan. Subhanallah. Jangan tuan-tuan ambil ganjil tu. Malam 21 masjid penuh. Malam 22 tak ada orang. Anak dia tanya, ayah tak ke masjid? Malam genap. Ni pun pendapat yang pelik. Buat, semua buat insya-Allah. Cari amalan tu. Nabi dia perketatkan kain 10 malam terakhir. Kata Siti Aisyah, apa tandanya? Nabi tidak menggauli isteri dia. Nabi bermunajat sungguh-sungguh pada Allah pada 10 malam yang terakhir. Kata ulama lagi, nak dapat malam Al-Qadar kena bermula pada malam pertama Ramadan. Kena mulalah. Ini malam pertama sampai malam 20 tak pernah sembahyang kat masjid. Malam 20 terpacak muka belakang untuk imam. Pun tak boleh juga. Kena start pada awal. Trend kita pula, minggu pertama masjid merempah luar. Minggu kedua, masjid lempah je, ruah dah tak ada. Masjid ketiga, tinggal ejeki masjid. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Noja, Tok Siap, itu je lah. Itu pun sebab pegang jawatan, jangan main-main tuan. Dia kalau tak ada jawatan, dia pun jumpa kat Maidin pun je.
Hilang dia juga tu. Bukan orang sini, orang tempat lain. Sini okey. Jadi tuan-tuan, kita mulakan insya-Allah mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ambang Ramadan ini sebagai pembuka tirai untuk kita seronok nak masuk bulan Ramadan. Cari jalan macam mana nak perkemaskan semayang kita, cuba cari jalan bagaimana kita nak kemaskan pembacaan Al-Quran kita di dalam bulan Ramadan. Cari jalan macam mana kita nak kumpul sedikit duit untuk kita bagi dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan nak bagi duit raya, tuan-tuan jangan bagi pada hari raya anak-anak kita ni. Tuan-tuan nak bagi hantar duit raya pada mak bapak tuan-tuan, bagi duit raya mak ayah kita pada bulan Ramadan, dapat sedekah di dalam bulan Ramadan. Nampak? Keistimewaan. Kalau orang tu pandai, dia boleh cari apa amalan yang paling afdal. Cari lah. Jumpa masjid, bayar bil air masjid Allah. Bayar bil elektrik masjid. Tambah gaji Tok Imam. Tambah gaji Tok Bilal. Bukan senang ni tuan-tuan, Tok Bilal. Tok Bilal tuan-tuan, tuan-tuan bangun azan. Tok Bilal pukul 4.30 dah kunci jam. 4.30 tu. Dia tahu dia bunyi jam dia tak tengok jam dia tahu memang pukul 4.30 dia tutup jam, dia start motor, dia naik, dia on semua switch. Tu Bilal punya perangai. Kita ada azan baru kita bangun. Tu Bilal, lepas senang. Cuma cuti-cuti ni cucu dia main jam. Cucu dia pusing 1.40. Tok Bilal tu kata macam baru tidur, macam lepas witir, ngantuk lagi dia kata. Dia pula jenis bunyi jam tak tengok. Dengar-dengar awal pula hari ni tutup azan tuan-tuan, azan subuh 1.45 pagi. Bukan senang kerja Tok Bilal, bukan senang. Sebab itu tuan-tuan, jom kita cari apa-apa amalan insya-Allah untuk kita bawa dalam bulan Ramadan. Mintalah pada Allah, mohon. Kalau minta pada Allah, mohonlah untuk semua sekali kita insya-Allah. Saya ingat cukuplah sekadar itu saja Ustaz. Apa saya ni rabun. Ni. 9 syukurah. 9 syukurah kita bersama insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi insya-Allah Nabi kata doa orang musafir itu mustajab. Mudah-mudahan insya-Allah saya doakan yang hadir pada malam ni, saya doakan ya Allah luaskanlah seluas-luasnya rezeki ya Allah. Ya Allah Tuhanku, berikanlah segala kemudahan kepada kami semua ya Allah. Ya Allah Tuhanku, jadikan kami orang yang terbaik dunia dan juga akhirat. Ya Allah Tuhanku, jika ada dalam kalangan kami yang hatinya gundah gulana, yang tak tenang, yang tak tenteram, dibelenggu dengan segala hutang masalah ya Allah. Dengan keberkatan yang ada ini ya Allah, berikanlah kami semua sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang paling terbaik untuk kami menyelesaikan segala hutang-hutang kami dan masalah yang memelenggu kehidupan kami ya Allah. Ya Allah Tuhanku, jika ada keberkatan-Mu pada malam ini ya Allah, jika ada dalam kalangan kami yang sedang sakit, ahli keluarga kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah sakit kami semua ya Allah, ringankanlah sakit kami semua ya Allah, supaya dengan kesihatan yang baik ini dapat kami beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhanku, jadikan kami suami yang saleh, isteri yang salihah, anak-anak yang terbaik dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan doakan saya juga, isteri saya, anak-anak saya, mak ayah saya insya-Allah, dan insya-Allah amin ya rabbal alamin. Kalau ada rezeki kita jumpa di lain masa. Tak izin, minta maaf, saya nak bergerak pergi ke Kedah, doakan perjalanan saya insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Roslan atas undangan pihak pengurusan masjid Ar-Rasyidin Jabatan Agama Islam Alor Gajah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di lain masa dan ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.